Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1525. Antara paparan utama. Antara prinsip dan gila kuasa. Politikus cemas, cakap besar bukan main. Membujur lalu melintang patah. Berkaraoke jam 2 pagi, itu insan hebat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cubaan menjatuhkan kerajaan melalui sesuatu gerakan seperti langkah Dubai dan bukan melalui pilihan raya disifatkan sebagai tindakan yang membuang masa. Sebagai sebuah negara demokrasi, pembangkang sepatutnya memainkan peranan sebagai blok yang konstruktif sekaligus menepati keperluan semak dan imbang dalam pendemokrasian sihat di negara ini. Adalah mustahil kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk digugat dengan gerakan sedemikian kerana memiliki asas kuat menerusi sokongan lebih 2/3 ahli parlimen sambil menambah penubuhan kerajaan hari ini dibuat atas titah yang di-Pertuan Agong. Kemungkinan gerakan yang dicetuskan untuk menumbangkan kepimpinan Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH didorong perasaan dendam politik sehingga menyaksikan pelbagai langkah muncul sebelum ini dengan niat sama iaitu mensabotaj kemajuan negara. Bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Datuk Seri Rafidah Aziz menyeru semua pihak supaya meletakkan kepentingan negara di atas pertimbangan lain dan membenarkan kerajaan ketika ini berkhidmat sehingga habis penggal. Akhir-akhir ini, terdapat banyak perbincangan mengenai rancangan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada dengan apa yang dipanggil langkah Dubai dan sebagainya dan tawar-menawar dalam kalangan parti politik. Walaupun perkembangan sedemikian cenderung untuk dimaafkan sebagai demokrasi sedang berjalan, adalah penting untuk diingatkan bahawa yang paling penting ialah kepentingan negara dan rakyat. Sebarang percubaan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada adalah resepi ketidakstabilan, katanya. Rafidah berkata rakyat akan berasa tidak selamat manakala mereka yang berurusan dengan Malaysia seperti pelabur sama ada yang sedia ada dan bakal pelabur akan tidak berminat untuk berada di Malaysia. Terdapat negara lain yang juga menawarkan persekitaran perniagaan dan ekonomi yang kompetitif dan mempunyai kestabilan politik yang diperlukan, katanya. Justru, Rafidah menggesa agar semua pihak membenarkan kerajaan sedia ada menghabiskan penggalnya demi kebaikan negara. Bagi kerajaan, beliau menggesa agar lebih komited dalam melaksanakan langkah dan program dasar yang diumumkan serta mengetatkan proses pemantauan dan pelaporan. Ini bagi mengelak penyalahgunaan kuasa berterusan dan ketirisan dana awam kerana penyelewengan dan ketidakcekapan. Akan ada masa untuk melakukan apa sahaja pembaharuan dan perubahan yang perlu serta memikirkan semula beberapa langkah dasar yang kurang berdaya maju dan relevan. Dan sama pentingnya untuk memastikan tidak ada putus hubungan antara aspirasi rakyat dan apa yang kerajaan mahu lakukan, tambahnya lagi. Rafidah juga menggesa kerajaan untuk menghentikan kata-kata dan arahan yang hampir tidak masuk akal yang dibuat atas nama agama di semua peringkat pentadbiran. Beliau berkata lagi perkara seperti itu boleh menimbulkan perpecahan dan perbalahan di kalangan rakyat Malaysia. Benar, kestabilan politik amat penting di Malaysia ketika ini dan gangguan terhadapnya tidak boleh diterima. Percubaan pembangkang kononnya untuk menjatuhkan kerajaan adalah satu penipuan kepada penyokong mereka supaya tidak hilang semangat. Amat jelas, pembangkang kekurangan jumlah sokongan untuk menggerakkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri di Parlimen. Perkara sedemikian akan terus berlaku apabila sikap orang politik yang tidak bertanggungjawab dan kemaruk kuasa siang dan malam mengigau macam orang gila. Persoalan rakyat untuk mereka
Adakah apa yang mereka lakukan selama ini dalam usaha menebuk atap atas desakan prinsip atau sebenarnya semata-mata gila untuk berkuasa? Kemarin, Ahli Parlimen Pasir Gudang YB Hassan Karim memberi peringatan kepada pembangkang supaya mengemukakan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekiranya serius mahu menguji keabsahan Ahli Parlimen Tambun itu sebelum mesyuarat pertama penggal ketiga Dewan Rakyat yang mula bersidang pada 26 Februari depan. Ya, itu pandangan yang sesuailah. Kalau tidak, hari-hari orang asyik mencari akuan bersumpah langkah Dubai lah atau mana-mana. Sekarang dah terbukti bahawa itu semua hanyalah politik cemas dalam kalangan mereka yang kehilangan modal. Jadi, saya nasihat jemaah menteri dan pimpinan kerajaan umumnya supaya menumpukan perhatian untuk membangunkan negara. Tahun 2024 fokus kita ialah pembangunan dan keutuhan ekonomi negara, kata PMX sebagai ulasan terhadap cadangan Hassan itu. Kelihatannya ketika ini, tiada langsung aura curiga atau ragu-ragu yang ditunjukkan wakil rakyat kerajaan sekaligus membuktikan mereka yakin dengan tahap sokongan terhadap Perdana Menteri. Ahli Parlimen Sungai Petani Taufik Johari merujuk kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang mengatakan sokongan terhadap Perdana Menteri harus diputuskan melalui undi percaya di Dewan Rakyat bukan berdasarkan akuan berkanun. PMX telah membuktikan beliau memperolehi sokongan dalam Parlimen sejurus mengangkat sumpah tahun lepas. Jadi, sekiranya benar pembangkang menyatakan PMX sudah hilang majoriti, sila guna saluran dan pembuktian yang sama iaitu di Parlimen, kata Taufik di Petik Malaysia Kini. Tegasnya, pendapat Hassan itu juga menunjukkan tidak ada amalan menurut perintah secara membuta tuli dalam PKR kerana sesiapa saja boleh memberikan pandangan. Cadangan tersebut juga menunjukkan dalam PKR tidak ada ya tuan ataupun yes man kepada pemimpin sehingga tidak boleh memberi pandangan terbuka. Parti ini parti demokrasi, katanya. Sebelum ini, pemimpin Perikatan Nasional Datuk Wan Saiful Wan Jan mendakwa kononnya kenyataan Hassan itu bermaksud satu cadangan agar pembangkang memfailkan usul tidak percaya kepada Anwar. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mendakwa ini menunjukkan wakil rakyat PKR tidak berpuas hati terhadap kualiti kepimpinan Perdana Menteri. Tak pelik jika Ahli Parlimen PKR sendiri beria mencadangkan jalan menukar Anwar. Cuma saya fahamlah dia iaitu Hassan terpaksa kaitkan PN dalam hal ini walaupun itu sebenarnya idea dia. Sebab kalau dia akui bahawa dia sendiri memang mahu tolak Anwar, nanti dia kena tindakan pula. Jadi, Ahli Parlimen Kerajaan tak payah nak menasihatkan kami dalam PN. Cermin diri kamu dulu kerana disebabkan kamu tak habis-habis pengampu Anwar, rakyat negara kita semakin susah. Kata Wan Saiful yang memang dikenali pakar dalam memutar belit kenyataan sesiapa pun. Taufik bagaimanapun menafikan dakwaan yang dibuat Wan Saiful itu. Kami, ahli-ahli Parlimen PKR berpuas hati dengan kepimpinan PMX dan jemaah menterinya dan akan berdiri teguh mempertahankan kerajaan perpaduan Malaysia Madani, tegasnya. Tambahnya, PN sepatutnya memberikan idea yang bernas dan membina jika tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan. Rakyat sudah letih dengan cerita-cerita yang tidak pasti. Jika ada tidak puas hati atau benar sudah tidak beroleh sokongan, jalan terbaik adalah melalui saluran yang betul iaitu Parlimen. Bukan dengan membuat cerita-cerita tidak benar yang menggusarkan rakyat negara dan pelabur, katanya lagi. Untuk rekod, kenyataan Hassan dikeluarkan susulan tulisan seorang penulis blog yang melarikan diri dan kini dalam buangan iaitu Raja Petra Kamarudin yang mendakwa bahawa pembangkang telah berjaya memperolehi sekitar 120 akuan berkanun iaitu SD untuk menjatuhkan pentadbiran kerajaan perpaduan. Penganalisis politik Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi pula berkata, proses untuk mengambil alih kerajaan dengan menyatakan sudah cukup jumlah sokongan ahli parlimen perlu dilakukan di Dewan Rakyat melalui usul undi tidak percaya, bukan melalui jalan selainnya. Cukup jumlah juga perlu diumumkan oleh ketua-ketua parti, tetapi kita lihat yang umumkan itu adalah penulis blog. Ini agak berbeza.
Kuasa untuk melantik Perdana Menteri pula adalah kuasa yang di-Pertuan Agong, bukan blogger, dan parti pun hanya boleh umumkan calon PM, katanya dalam program Borak Dahsyat malam tadi. Awang Azman berkata ramai juga pihak bertanya siapakah bakal calon Perdana Menteri yang cuba ditonjolkan oleh pihak yang mahu menumbangkan kerajaan sekarang. Dia mestilah seorang ahli parlimen yang mendapat kepercayaan majoriti dan dilantik oleh Agong dan bukannya penulis blog, katanya lagi. Sebelum ini, beberapa kali pembangkang mengumumkan kepada penyokong mereka bahawa kerajaan akan tumbang dalam masa 3 bulan dan jika sekiranya tidak berlaku, mereka boleh bubarkan parti. Sepatutnya penyokong kerajaan mengambil kesempatan untuk menyerang balik pembangkang kerana janji kepada pengikut mereka tidak menjadi dan parti mereka juga tidak dibubarkan. Cakap besar bukan main. Yang pasti, pemimpin pembangkang dilihat menggunakan isu pertukaran kerajaan untuk terus mendapat momentum sokongan daripada pengikut mereka yang sangat walak. Apa yang paling menghairankan, pengikut parti pembangkang terutamanya PAS tidak pula mempertikaikan pemimpin mereka yang terus menggunakan isu tukar kerajaan untuk memastikan momentum sokongan terus kekal. Sekejap, sebenarnya tidak perlu hairan kerana itulah level sebenar para walaun. Tertipu beratus kali tetapi walak tetap di hati. Pada 4 Januari, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan memanggil 4 individu bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin. Isteri Tun Daim dilaporkan mendakwa suaminya dianiaya disebabkan kejayaannya sebagai ahli perniagaan sehingga digelar hartawan dan jutawan biarpun sebelum menyertai kerajaan. Toh Puan Naimah Khalid dilaporkan mendakwa disebabkan kejayaan itu dia dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya dan menggambarkannya sebagai seorang perasua. Semalam pula SPRM dilaporkan mengesahkan telah merakam keterangan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi membantu siasatan berhubung dana RM700 juta bagi tujuan publicity dan promosi semasa pentadbiran kerajaan terdahulu. Selain ahli parlimen Bera dan Naimah, turut dipanggil 2 anak Daim iaitu Muhammad Amin Zainuddin dan Muhammad Amir Zainuddin di Ibu Pejabat SPRM bagi dirakamkan keterangan mereka. SPRM dalam satu kenyataan berkata, keterangan ketiga-tiga ahli keluarga tokoh konglomerat ini diambil bagi memastikan beberapa perkara berhubung aset bernilai tinggi dalam dan di luar negara yang berada di bawah nama syarikat kepunyaan mereka serta terkait dengan siasatan terhadap Daim. Namun hakikatnya, kerajaan tidak menyasarkan mana-mana bekas pemimpin susulan tindakan SPRM yang melakukan siasatan berkaitan rasuah. Sebaliknya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata SPRM hanya menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan bagi membantras rasuah tanpa mengira status dan kedudukan. Itu urusan SPRM. Tetapi saya tidak mahu orang anggap rasuah perkara yang kecil. Kes baru atau lama, semua akan disiasat. Jika tidak salah, tidak perlu bimbang kerana siasatan akan dibuat teliti dan pendakwaan akan dikemukakan sekiranya ada bukti yang kukuh. Namun, janganlah sesetengah orang menganggap tindakan SPRM sasar orang tertentu dan sebagainya kerana ia akan beri gambaran seolah-olah ada orang atau jurung-jurung besar terlepas. Saya tidak mahu dianggap memerangi rasuah dengan menekan bekas pemimpin di bawah, katanya. Anwar mengulas sama ada terdapat nama-nama besar atau jurung yang bakal disiasat atas kesalahan rasuah selepas ini. Dalam pada itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan turut berkata beliau tidak peduli pada cemuhan segelintir pihak di sebalik tindakan agresif pentadbirannya memerangi rasuah. Biarlah orang nak cemuh, jika nak selamatkan negara, kena bersihkannya supaya jangan ada lagi pemimpin yang curi duit dan harta negara lagi. Amalan yang nak bunuh kedudukan, menyalahgunakan pangkat dan ambil kesempatan menerima sogokan perkayakan diri adalah amalan yang disebabkan Malaysia kecundang dalam banyak hal dan perlu dihentikan. Maksud saya, ini termasuk jika ada kedudukan dengan menggunakannya untuk memperkayakan anak isteri. Walau saya tahu ada yang tidak senang, namun ia perlu dilakukan bagi selamatkan negara. Negara harus bersih daripada rasuah, katanya. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH dan Presiden PKR berkata,
Pembangunan negara tergendala dengan banyak kemudahan kepada rakyat tidak dapat disediakan jika rasuah berleluasa. Jika negara hilang berbilion-bilion ringgit akibat rasuah, bagaimana mungkin kerajaan mampu memperbaiki sektor kesihatan, pendidikan dan sediakan prasarana untuk rakyat? Contohnya, projek membaiki tandas sekolah dan baik pulih sekolah daif. Selain kemudahan rakyat dalam sektor pendidikan dan kesihatan, semuanya akan terbantut kerana wang untuk bangunkan negara dicuri, tegasnya. Terima kasih yang tidak terhingga buat Perdana Menteri atas ketegasan memerangi rasuah dan memastikan Jerung dan sesiapa saja yang pernah terlibat dalam menyakau duit rakyat dan negara dihumban dek pengkhianatan yang telah dilakukan. Membujur lalu, melintang patah, rakyat sentiasa bersama cita-cita murni ini. 1 Rejab nampaknya disambut pimpinan PAS yang kononnya melabelkan diri sebagai parti Islam dengan kenyataan bahawa Menteri Besar Negeri PAS yang asyik berkaraoke di waktu insan lain bertahajud sebagai orang yang hebat. PAS mengakui ada setengah ahli parti itu tidak senang dengan kegiatan Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yang aktif melayan sesi karaoke secara dalam talian sehingga ke lewat pagi bersama wanita ajnabi dan para wala untit yang bernikab sambil menggelitis. Menurut Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Datuk Haji Ahmad Yahya, parti itu ada menerima pelbagai teguran, malah sesetengah ahli menganggap Muhammad Sanusi sebagai melakukan dosa besar. Kata Ahmad, PAS menyambut baik sikap ditunjukkan ahli terbabit kerana ia melambangkan mereka sayang kepada parti dan berani menegur pemimpin. Saya sendiri menerima pelbagai pandangan dan saya pun baca komen-komen dalam media sosial. Ada komen mungkin bersifat teguran, ada komen yang mungkin marah sampai ke peringkat menganggap ia sebagai dosa besar. Katanya semasa menyampaikan ucapan dalam program Munakasah Ucapan Dasar Presiden di Kedah baru-baru ini yang baru sahaja ditularkan. Ahmad yang juga Pesuruhjaya PAS Kedah serta ahli Parlimen Pokok Sena berkata, ahli parti terasa tidak wajar Muhammad Sanusi melayan anak muda menyanyi sedangkan mereka sendiri diminta bermunajat, qiyamulai, berzikir dan seumpamanya. Sedangkan ada pemimpin berkaraoke, tambahnya. Pun begitu, Ahmad berkata, Sanusi merupakan seorang pemimpin PAS yang hebat. Katanya, setiap kali Sanusi berkaraoke, isteri pengarah pilihan raya PN itu, Datin Seri Jus Malailani Jusof, menemani di tempat sama walaupun tidak kelihatan oleh orang lain. Malah, Ahmad sendiri mengesahkan keberadaan Jus Malailani itu. Ada satu perkara yang hebat tentang Menteri Besar kita ini. Setiap kali dia live, ada karaoke, ada menyanyi atau apa, akan bersama dengan dia adalah Toh Puan, isteri menteri ada di sebelah. Itu kebiasaan. Ini saya dapat sahkanlah ada bersama, katanya lagi. Sebelum ini Muhammad Sanusi mengundang kecaman orang ramai selepas didapati ralit berkaraoke dengan perempuan lain melalui platform TikTok sehingga jam 2 pagi. Bagaimanapun Sanusi telah mempertahankan tindakan berkenaan dengan berhujah ia tidak melanggar sebarang undang-undang maupun arahan agama. Kata Sanusi, ia menjadi isu kerana musuh politik mengambil kesempatan dengan menyunting bahagian tertentu video tersebut dan disertai dengan kapsion panas. Mengulas lanjut, Ahmad berkata, PAS menerima segala teguran ahli terhadap tindakan Sanusi itu dan akan menelitinya. Mungkin apa yang dilakukan oleh Datuk Seri MB pada satu sudut kita rasa kurang selesa. Masing-masing rasa mungkin tak boleh buat begitu sampai tengah malam. Mungkin ada yang anggap tindakan begitu tidak sesuai. Jadi, saya kira seperti yang disebut Yang Berhormat bahawa parti akan urus macam mana tetapi pandangan Datuk MB tadi juga perlu untuk ada pertimbangan di pihak kita, katanya. Ahmad juga menekankan langkah diambil Muhammad Sanusi berkesan untuk menarik golongan tertentu untuk mendekati PAS. Sebelum ini, kata Ahmad, kumpulan yang mengikut tokoh agama tertentu sudah dapat ditarik kepada parti bagi menambah kekuatan sedia ada. Wah, tepukan gemuruh untuk kenyataan Ketua Dewan Ulama PAS Pusat yang menyifatkan langkah diambil Muhammad Sanusi berkesan untuk menarik golongan tertentu untuk mendekati PAS. Terkesima seluruh rakyat mendengarnya. Menggelitis dengan wanita ajnabi, berkaraoke jam 2 pagi, itu satu pendekatan untuk menarik golongan tertentu mendekati PAS?
Seperti biasa, dalil dan kias akan terkeluar bagi menghalalkan dan menampakkan kononnya usaha mereka itu suci dan tidak tersasar. Bak kata Ahmad Yahya, pandangan Muhammad Sanusi juga perlu untuk dipertimbangkan. Apa yang perlu dipertimbangkan? Janganlah memperbodohkan dan mengelirukan rakyat dengan cara begini. Sesungguhnya, apa yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara yang syubhat, iaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, sesiapa yang takut terhadap syubhat berarti dia tidak menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kami rakyat yang jahil akan terus berfikir, terserah kepada para ulama dan asatizah untuk menghuraikan maksud hadis ini. Wallahu alam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala. Assalamualaikum dan jumpa lagi.